Salam sejahtera, ini merupakan video tugasan kumpulan kami yang untuk memenuhi keperluan kursus kelestarian UL 0202. Untuk pengetahuan semua, tajuk tugasan kumpulan kami ini adalah Sistem Tagal dan Kelestarian Alam Sekitar. Kumpulan ini terdiri daripada 5 orang, yaitu Encik Kesser Cyril, Encik Philip Gurat, Celine Benjamin, Epi Zurina, dan terakhir Muhammad Hairan. Untuk pengenalan, Tagal adalah bermaksud jangan atau dilarang. Ianya merupakan satu sistem untuk pengurusan sumber perikanan sungai melalui penglibatan komuniti tempatan di negeri Sabah. Untuk pengetahuan semua, sistem Tagal ialah satu kaedah tradisional untuk melindungi ikan daripada dituai dengan cara tidak terkawal. Selain dari itu, kewujudan sistem Tagal memberi impak yang sangat penting untuk penjagaan alam sekitar supaya ianya jauh daripada pencemaran sungai ataupun pencemaran air. Dan kita melihat persekitaran sungai termasuk ekosistem air dan juga habitat ikan. Bagi menjamin sumber-sumber perikanan, ianya terus menjadi lebih mapan dan seterusnya berkekalan. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui sistem Tagal ini, tidak ada sesiapa pun dibenarkan untuk menangkap ikan di kawasan sungai-sungai yang telah ditagal. Oleh itu, sesiapa yang didapati melanggar peraturan-peraturan ini, mereka boleh dikenakan sogit ataupun denda oleh ketua kampung atau ketua di daerah tersebut. Dengan demikian, boleh dikatakan kejayaan sistem Tagal ini telah berjaya dicapai, yaitu menerusi komuniti yang menyumbang kepada bukan sahaja kepada kelestarian alam sekitar, tetapi juga telah berjaya menjana pendapatan komuniti tempatan melalui satu tarikan pusat pelancongan yang telah menyumbang berlipat ganda pendapatan. Objektif sistem Tagal. Objektif sistem Tagal adalah untuk melindungi dan memelihara alam sekitar sungai termasuk ekosistem, habitat ikan dan perairan supaya tidak rusak dan tercemar. Selain itu, objektif sistem Tagal juga adalah untuk melindungi dan memelihara sumber perikanan yang hampir pupus. Hal ini kerana terdapat ramai orang yang membuat aktiviti-aktiviti terlarang di sungai seperti memanah ikan dan menubah yaitu meracun ikan. Ini akan menyebabkan sumber perikanan makin pupus dan juga menyebabkan sumber air kita tercemar dan sekaligus mencemarkan alam sekitar kita. Ketiga, meningkatkan pengeluaran ikan sungai sebagai salah satu sumber makanan protein penduduk luar bandar dan juga untuk komuniti kampung. Dan yang terakhir adalah menjalankan pelbagai aktiviti di zon Tagal yang boleh menjana pendapatan baru kepada masyarakat luar bandar dan komuniti kampung seperti eko pelancongan. Antaranya adalah sukan memancing dan fish massage. Fish massage adalah
kita memberi makan kepada ikan yang di Tagal di sungai tersebut. So kita menggenggam makanan tersebut dan juga kita masuk ke kolam dan ikan akan mengelilingi kita, dan di sana kita akan merasalah ikan akan mencoba mengambil makanan dari tangan kita dan juga memberi massage kepada kaki kita. Oke. Kesan buruk terhadap alam sekitar sekiranya sistem Tagal ini tidak diamalkan. Sememangnya program Tagal ini dilaksanakan bertujuan untuk memelihara hidupan akuatik daripada ancaman kerosakan habitat. Seterusnya, bagi memenuhi intipati dan tujuan program ini, dijalankan bagi memelihara dan memastikan kewujudan sumber yang berterusan. Mengabaikan manfaat sistem Tagal ini mendatangkan kesan kepada ekonomi, komuniti, dan alam sekitar. Sekiranya sistem Tagal ini diabaikan, kegiatan merosakkan alam sekitar akan berlaku terhadap sungai. Antara aktiviti menangkap ikan yang seringkali dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ialah aktiviti merubah ikan. Kegiatan menangkap ikan seperti ini akan merosakkan ekosistem sungai yang mana akan mencemarkan sungai kita dengan menggunakan racun untuk memperoleh hasil tuaian yang banyak. Antara faedah sistem Tagal ke atas alam sekitar ialah satu, dapat mengurangkan kegiatan memanah ikan dan meracun ikan yang boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar dan ekosistem sungai tersebut. Kedua ialah dapat menyeimbangkan ekosistem kerana habitat hidupan akuatik tidak diganggu oleh orang yang membuat aktiviti terlarang. Ketiga adalah untuk memastikan spesies ikan terjaga supaya tidak menjejaskan ekosistem serta biodiversity, flora dan fauna di persekitaran sungai dan alam sekitaran sungai tersebut. Keempat adalah dapat mengurangkan pembuangan sampah dan pencemaran air terhadap sungai yang selalu dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Industri pelancongan akan terus berkembang selagi ada produk untuk ditawarkan. Namun, penawaran produk pelancongan bergantung kepada status persekitaran dan kebolehan manusia mengorganisasikan oleh komuniti sebagai produk pelancongan yang memberikan manfaat kepada pengurusan persekitaran yang lebih sistematik dan mampan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial komuniti. Ini menunjukkan bahawa utilasi persekitaran semula jadi maupun amalan warisan dan budaya adalah satu pendekatan bijak dalam memastikan kelestarian alam sekitar dan kualiti hidup manusia, dan ia bukanlah hanya satu perkara yang mustahil. Namun, bagi memastikan keberkesanan pengurusan persekitaran berasaskan penduduk adalah bergantung kepada komitmen ahli komuniti serta kerjasama pintar penduduk di antara komuniti dengan pihak berautoriti, seperti hubungan kerjasama komuniti di setiap daerah yang di Tagal dengan pihak Jabatan Perikanan Sabah yang sentiasa bergerak maju bagi meningkatkan prestasi sistem Tagal.